Ya, Pulau Kedah. Terima kasih Datuk Yang Betul. Ada 4 isu yang saya bangkitkan di dalam rang undang-undang juru analisis makanan ini. Yang pertamanya berkaitan dengan isu makanan yang tercemar. Kadang-kadang kita dapati sebahagian daripada makanan itu telah pun tarikh lupusnya telah tamat, ataupun dengan izin expired date yang telah melepasi tarikh yang telah ditetapkan. Cuma mungkin saya tidak tahu bagaimana prosedur untuk menetapkan tarikh lupus ini. Adakah tarikh lupus ini ditetapkan satu piawaian khusus untuk sejenis makanan yang diberi otoriti kepada pengelang-pengelang ataupun syarikat yang memproses makanan untuk meletakkan tarikh lupusnya dengan sesuka hati. Dan kadang-kadang kita rasa, kita melihat tarikh lupus tu melampaui sampai 3 tahun, 4 tahun dan 5 tahun, barulah tarikh lupus tu berkuat kuasa. Jadi saya ingin tahu tentang bagaimana proses untuk meletakkan tarikh lupus itu di dalam industri makanan khususnya. Dan kadang-kadang kita dapati packaging yang kemik, yang bocor, yang berkarat dan sebagainya, tetapi tarikh expired tu belum sampai, tarikh lupus tu belum sampai. Jadi apakah tindakan yang boleh diambil oleh pihak Kementerian Kesihatan khususnya dalam makanan tersebut yang telah melampaui tarikh, yang belum melampaui tarikh tersebut tetapi mengalami kecacatan. Dan dalam isu makanan yang tercemar ini juga, kurang daripada apa yang berlaku di negara Jepun dengan kebocoran nuklearnya, tenaga nuklearnya, kita dapati rakyat Jepun mengalami satu suasana panik apabila kerajaan mengisytiharkan bahawa airnya telah tercemar dengan radiasi nuklear. Jadi rang undang-undang ini nampaknya tidak merangkumi perkara berkaitan dengan radiasi nuklear ini. Jadi adakah pihak kementerian mengambil kira selepas ini tentang kesan keracunan nuklear pada makanan, sama ada makanan yang diimport daripada negara Jepun? Kerana kalau kita dapati di dalam berita-berita, kebanyakan negara telah pun menguatkuasakan undang-undang, iaitu dengan meningkatkan ketelitian tentang pencemaran nuklear kepada makanan yang diimport daripada negara Jepun. Jadi bagaimana dasar kerajaan Malaysia dalam menghadapi isu makanan, ataupun mungkin kita ada import makanan daripada negara Jepun? Begitu juga saya ingin membicarakan berkaitan dengan industri-industri makanan byproduct ni yang memproses seperti kicap, sos dan sebagainya, yang kita dapati kelangnya begitu kotor dan jijik, tetapi hasil yang dipackage, yang dihantar ke pengelang-pengelang, ke peruncit-peruncit dan juga pemborong itu nampak cantik, tetapi proses ketika membuat makanan tersebut, kita dapati kelang itu cukup kotor dan menjijikkan. Jadi ini di antara beberapa perkara yang perlu kita teliti. Selain daripada itu juga, soal makanan yang tercemar ini, ada beberapa makanan yang sudah menjadi kebiasaan kepada masyarakat Malaysia, seperti monosodium glutamate, ataupun dalam bahasa orang kampung ni dia lebih faham dengan jenamanya Ajinomoto ni. Walaupun dia jenama, tetapi dia adalah satu bahan perasa yang kalau digunakan dengan secara berlebihan akan memberikan kesan jangka panjang kepada diri manusia. Jadi adakah pihak kerajaan ingin menyekat ataupun penggunaan monosodium glutamate ini di dalam makanan-makanan segera, khususnya macam mi segera dan yang segera-segera lah, yang dimasak secara segera ni? Saya dapati kandungan monosodium glutamate itu begitu tinggi sekali, sehingga kadang-kadang menyebabkan kalau orang tu dia selalu makan, kepalanya akan botak. Seperti, saya tidak mau menyebut mana-mana pihak lah. Jadi dia kena sudah. Jadi dulu zaman
zaman muda-muda, zaman universiti dulu memang kuat makan mi segera ni, berkilat. Begitu juga dengan saya dipahamkan satu masa dulu kerajaan ada mengharamkan kaskas, apa nama saintifik kaskas, sejenis tumbuhan yang kebanyakannya bubuh di dalam nasi kandar, menyebabkan kita ketagih. Jadi adakah kaskas ini sejenis tumbuhan yang dikatakan mirip kepada unsur-unsur dadah yang menjadi penyedap kepada makanan? Adakah pihak kerajaan bersedia untuk mengkaji semula bahan-bahan kimia tersebut supaya makanan kita lebih selamat? Jadi dalam isu makanan yang tercemar ini, saya ingin menarik perhatian Yang Berhormat Menteri bahawa bagaimanakah proses pendidikan kepada masyarakat khususnya. Saya ingin memuji dalam isu apa istilah dia, sabun tangan ni, nampak kempen yang digunakan oleh pihak kementerian dalam media nampak berkesan. Sehinggalah anak-anak kecil dia lebih peka dengan unsur tersebut. Tetapi dengan makanan-makanan yang tercemar, yang expired date dengan izin ni, belum ada kempen yang secara bersungguh-sungguh. Mungkin dimasukkan dalam kategori makanan yang segar, tetapi mengatasi makanan yang tercemar ini perlu memberikan pendidikan. Jadi apakah proses pendidikan yang dirancang oleh pihak kementerian khususnya? Perkara yang kedua ialah berkaitan dengan soal melahirkan juru analisis makanan ini. Saya tidak, mungkin saya ketinggalan maklumat kerana semasa saya di universiti dulu ada fakulti sains makanan di UPM. Mungkin satu-satunya fakulti, mungkin di universiti. Bermakna apa yang ingin saya bangkitkan ni soal kita ingin mendaftar juru analisis makanan yang mempunyai profesionalisme di dalam bidang tersebut. Kadang-kadang kita tidak mempunyai pendidikan, kita tidak menampung dengan proses pendidikan. Jadi kita ambil saja daripada fakulti kimia ataupun bidang kedoktoran untuk berada di dalam program juru analisis makanan ini. Jadi yang saya ingin mendapat maklumat daripada Menteri, sejauh mana pendidikan dalam juru analisis makanan ataupun ijazah dalam bidang sains pemakanan ini diperbanyakkan supaya kita boleh menampung keperluan untuk melahirkan sejumlah juru analisis makanan yang lebih profesional, khususnya dalam negara kita. Yang ketiganya berkaitan dengan soal import makanan. Kita dapati di pintu-pintu sempadan kita banyak mengimport makanan pertanian, sumber makanan, sama ada sayuran ataupun ikan dan sebagainya. Kita dapati di bawah Kementerian Pertanian ada fungsi kuarantin makanan untuk melihat tahap keracunan dan juga mengawal penyakit supaya tidak merebak ke negara Malaysia. Tetapi tentang kandungan-kandungan kimia yang dalam makanan tersebut, adakah benda ini diberi tanggungjawab kepada pihak Kementerian ataupun ini adalah tanggungjawab untuk Kementerian Kesihatan untuk memastikan, khususnya ikan. Yang Berhormat Menteri, kadang-kadang ikan yang ada di pasaran ni, ketika kita beli di pasar itu nampak segar, tapi sampai saja ke rumah dan bila kita masak rasanya Masya Allah. Jadi inilah di antara perkara-perkara yang ingin dibangkitkan di bawah import makanan. Dan isu saya yang terakhir ialah berkaitan dengan soal halal. Saya dapati dalam ucapan Yang Berhormat Menteri di awal tadi ketika membentangkan rang undang-undang ini, nampak memasukkan unsur-unsur kehalalan tu yang tapi bila saya teliti rang undang-undang ni, nampak tidak ada satu perenggan pun, satu klausa pun yang membicarakan tentang bagaimana bahawa makanan itu halal. Kerana kehalalan ini dia berbeza dengan kebersihan. Dia sangat berbeza. Mungkin yang dititik beratkan soal kebersihan, tapi belum tentu halal, mungkin nampak bersih. Yang kita halal ni ialah kerana beberapa makanan itu dia terlibat dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak. Jadi di mana kaitannya antara juru analisis yang ingin memastikan, kalau kebersihan saya setuju, tapi kehalalan itu memerlukan kepakaran dalam bidang yang lain. Jadi sejauh mana hubung kait antara rang undang-undang ini dengan halal haq yang ingin diketengahkan. Jadi tadi betul, sekadar itu saja. Terima kasih.